Somito. Dia duduk molek. Nama mari boleh hingga. Ikut SOP. Tahu tak SOP? Yang ini nyanda ikut SOP. SOP ni somito, sore tu suka semaya tak dilah. Suka apa awak semaya tak ni. InsyaAllah ada saya bawa lagi tak Safinatul Najah tu. Dan itu kita baca sekali dengan umum barahim ni. InsyaAllah. Jadi bagilah ahli Safinatul Najah. Kita buka kitab Umum Barahim pada muka surat berapa lebih? Muka surat 7. Pada kata wal mumasalatu lil hawadis. Situ tak? Betul? Ada tanda muka surat 7 wal mumasalah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين والمماثلة للحوادث بأن يكون جرما أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ أو يكون عرضا يكون بالجرم أو يكون في جهة للجرم أو له واجهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو يتصف ذاته العلية بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بالأغراض في أفعال أو الأحكام. Maksud dia apa? Kita masih lagi untuk membahaskan berkenaan dengan sifat mustahil atas Allah Ta'ala. Telah lepas kita mengenali berkenaan dengan sifat wajib bagi Allah. Kalau kata sifat mustahil atas Allah Ta'ala. Kalau kata sifat mustahil, maksudnya sifat mustahil atas Allah Ta'ala. Baik, wal mumasalatu lil hawadisi, dan mumasalah, iaitu apa mumasalah? Menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk. Hawadis enggak makhluk lah, benda yang baru. Benda baru ni dia lebih umum daripada makhluk. Tanda lah. Benda baru ni, hawadis ni lebih umum daripada makhluk. Kalau kita kata makhluk, kalau kita kata hawadis, termasuk makhluk. Bila kata makhluk, belum termasuk hawadis. Hawadis ni benda baru. Sama ada benda tu benda yang jenis ada ataupun benda tu jenis sungguh. Apa? Kita mengaji dulu, ada benda yang jenis ada benda yang jenis sungguh. Apa sungguh? Benda yang kita faham sahaja. Seperti jatuh. Jatuh tu baru jatuh. Ada ke tak jatuh? Tak ada. Adanya hanya buah kelapa. Buah kelapa ada di atas, turun ke bawah, namanya jatuh. Kalau adanya apa? Kelapa saja, pokok saja. Jatuh kita faham. Jadi jatuh tu pun orang panggil benda yang baru. Benda baru berlaku. Bila jatuh? Baru kemarin baru jatuh. Baik. Ini musim buah durian. Buah durian dia mau jatuh mereka. Kalau tak kait buah durian tak. Kata siapa yang kait buah durian? Buah durian jatuh. Ada. Jadi maksud katanya barang itu barang yang hawadis.
Jadi menyalahi Allah Ta'ala daripada hawadis, benda baru ni. Lawa bagi apa? Lawa bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menyalahi Allah Ta'ala daripada baharu. Lawanya ialah mumasalatu lil hawadis, serupa Allah Ta'ala dengan baharu. Boleh kata Allah Ta'ala serupa dengan benda baru? Tak boleh. Sebab jelas di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan laisa kamislihi syai'. Maksud katanya tak ada sesuatu pun yang mana menyerupai dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak menyerupai pun akan sesuatu. Lagu mana mumasalah bi ayyakuna dirman, dengan bahawasanya Tuhan tu jiring. Ada jiring. Apa jiring? Jiring ni benda zat lah, satu zat yang membawa diri sendiri. Orang panggil jiring. Yang mana mengambil ruangan, itu jiring. Dia ada jiring kasib dengan jiring latif. Kalau kita ni tak jiring yang kasar, dia ambil ruangan. Bila ada benda di sini tak boleh nak masuk dah, super dinding tu kan. Dia orang panggil jiring kok jenis kasar, yang mana tak dapat nak menembusi. Kalau seperti cahaya melekat tu orang panggil jiring yang latif, yang halus, dia dapat menembusi tulus. Apa? Jadi Allah Ta'ala ni bukan jenis jiring. Bapa Allah Ta'ala bukan jenis jiring. Jiring ni makhluk bertepat. Allah Ta'ala dia tidak bertepat. Dia tak mengambil ruangan yang kosong. Baik. Jadi jiring ni dia ada besar, dia ada kecil, dia ada warna. Allah Ta'ala dia bukan besar, bukan kecil, bukan berwarna. Lama tanya, Ustaz, Tuhan kita ni warna berapa? Tak ada orang ayat lagi tu. Macam Ustaz ayat, Tuhan kita ni warna berapa? Tak ada warna. Lepas tu boleh ke tak ada warna? Putih ke? Tak. Sebab hok mesti berwarna, hok mesti besar kecil ni ialah diri makhluk ni. Adapun Allah Ta'ala tidak begitu. Bi ayyakuna jirman, apa aja jirim? Ay ta'khudhu zatuhul aliyatu qadran minal faraghi. Dengan bahawa adalah Tuhan kita tu diri, artinya mengambil zat Allah Ta'ala yang maha tinggi akan satu qadar daripada ruangan. Mustahil. Tu jirim dia mengambil ruangan yang kosong. Allah Ta'ala mustahil. Au yakuna aradan, ataupun mustahil juga Tuhan kita ni ialah sifat yang berdiri dengan jirim. Yakunu bil jirmi. Arad ni benda yang ada di jirim. Apa dia arad? Arad ni maksudnya sifat. Sifat yang ada pada makhluk, dia panggil arad. Allah Ta'ala ada sifat, tetapi sifat Allah tidak dipanggilkan arad. Sifat Allah tak boleh panggil arad. Makhluk dia panggil arad, dan juga dia panggilkan sifat. Boleh? Itu dia panggil arad. Arad ni benda yang merupakan pada jirim. Boleh bayar tak? Itu arad. Arad ni benda yang merupakan pada jirim. Jirim ni apa? Jirim ni benda yang bertokok, benda yang mengambil ruangan. Jadi mustahil Tuhan kita tu bersifat dengan mumasalah, serupa dengan makhluk, dengan maksud Tuhan tu ambil jirim. Tak berjirim ataupun arad. Au yakuna fi jihatin lil jirmi, ataupun jihad bagi jirim. Au yakuna fi jihatin lil jirmi, ataupun Tuhan saat itu berada pada mana-mana arah daripada arah jirim. Au lahu wajihatun, ataupun Tuhan itu berarah. Au yaqayyada bimakanin, ataupun Tuhan saat itu bertempat, duduk atas ke duduk bawah ke. Sebab tu kalau orang tanya kita Tuhan ni duduk mana, tak boleh kita kata Tuhan duduk atas. Sebab di atas tu Allah panggil arah.
tak boleh kata Tuhan di bawah, kerana arwah bawah itu juga ialah arwah bertempat. Tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di hadapan, tidak di belakang. Lepas tu di mana Allah? Itulah Allahnya tak bertempat. Bapa kita kata Allah Ta'ala tak boleh bertempat? Sebab bertempat ni sifat makhluk. Salah satu sifat makhluk ialah bertempat. Mustahil Allah Ta'ala tu ada salah satu daripada sifat makhluk, iaitu bertempat. Boleh dah? Apa tu ayat yang kata Ar-Rahman ala arsyistawa? Tu kita dah sebut ayat tu ayat mutasyabihat, iaitu ayat yang menyerupai kesamaran kepada kita Tuhan ni seperti makhluk. Tak boleh kita nak mengambil zahir ayat. Kita kena ambil makna yang sepatutnya, yang layak bagi Allah Ta'ala. Boleh? Atau awak mengaji lah dalam umum tafsir apa semua tu, awak bila Quran, okay? Atau bermasa au yattasifu zatul aliyatu bil hawadis. Mana ni? Au zamani, ataupun bermasa. Tak. Kalau dia tanya Tuhan ni bila ada? Tak ada. Tak berbila. Sebab Tuhan ni tak bermasa. Ni Allah Ta'ala tu tidak bermasa. Yang bermasa ni makhluk. Allah Ta'ala tidak berada pada ruang ringkuk masa. Tidak berada pada ruang ringkuk bagi tepat. Au yattasifa zatuhul aliyatu bil hawadis, ataupun bersifat zat Allah Ta'ala yang maha tinggi dengan segala sifat yang baharu. Ikutlah seperti mana kita sebut tadi, seperti berwarna ke, Allah Ta'ala tak berwarna. Kata Allahu nurun, tu bukan nak kata Tuhan itu cahaya. Kalau kita kata Tuhan itu cahaya, rosak juga akidah. Kenapa rosak? Kerana cahaya ni pun daripada makhluk Allah Ta'ala juga, benda baharu juga. Bukan Tuhan, cahaya ni bukan Tuhan. Jadi ayat-ayat yang kita lihat nak menyerupai ke Tuhan dengan makhluk tu, kita kena faham ayat tu ayat mutasyabihat. Tak boleh kita nak ambil kepada zahir sahaja. Ya lagu ni lah nak faham bahasa Al-Quran ni, tak supaya orang tua berkecek dengan kita. Orang tua kalau kita tak dengar kata, dia kata jangan ukah pokok, jangan panjak pokok. Kita budak-budak ni tak dengar kata, kita panjak juga pokok. Akhir-akhir orang tua segabut, dia kata gapo? Ukahlah, ukah. Tak biasa pokok ni. Ukah. Dia suruh kita ukah ke? Dia suruh kita panjak ke? Dok. Tetapi itu satu sendiri. Jadi nak ayat kata jangan ambil zahir sahaja. Zahir tak memang suruh dia panjak lah. Tapi itu bukan maksud dia. Faham ke tak? Tu orang panggil balaruh dia. Atau bersifat dengan kecil. Tuhan kita tu kecil kok. Yang tak sifat bisirari tak juga. Bukannya kecil pelajar. Seperti mana benda tak boleh nak buat, tak boleh nak bahagi, tak boleh nak krisik. Tak. Tuhan kita ni bukan kecil. Batu besar, tidak besar juga, atau besar tak. Tuhan ni bukan besar, bukan kecil. Sebab besar kecil ni sifat makhluk. Biar faham lah. Kalau kata hak tu sifat makhluk, bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab mana-mana zat yang bersifat dengan sifat makhluk, maka zat tu pun dipanggilkan dengan makhluk. Mustahil Tuhan kita Jalla wa Azza bersifat dengan mana-mana saja sifat makhluk. Tak boleh. Sebab secara umumnya sifat makhluk ni ialah sifat yang jenis berkehendak. Adapun sifat Allah Ta'ala sifat yang kesempurnaan. Boleh faham? Atau bersifat dengan gharar. Gharar ni apa? Dia ambil kaedah buat kita. Dia buat kita nak suruh dia ni lebih hebat. Umpamanya dia buat hukum hakim pada perbuatannya atau pada hukum, sama lah tu sekali. Dia suruh kita semaya supaya power dia tu semakin kuat.
Kalau kita tak semaya, power Tuhan tu tak kuat. Tak gitu. Allah Ta'ala tidak ambil manfaat pada perbuatan, pada ciptaan, dan tidak mengambil faedah sedikit pun pada ibadat yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Boleh faham? Ada soalan? Jelas molek dari situ? Jelas? Tu lebih jelas dah tu hadis tu. Ni. Jelas molek tu. Jelas molek. Baik, sesat situ. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala. Dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala. Alaihi, tengok istilah yang diguna dalam mana-mana kita. Bila sesuatu tu bagi mustahil, dia guna dengan ibarat kata ala atas. Kalau kata bagi tu bagi wajib, dia kata bagi. Wajib bagi Allah Ta'ala, bersifat dengan ada. Mustahil atas Allah Ta'ala, bersifat dengan binasa umpamanya. Wa kaza yastahilu, demikian jugalah mustahil atas Allah Ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi, bahawasanya Tuhan itu tidak berdiri dengan sendiri. Lagu mana tak berdiri dengan sendiri? Taswir dia ni. Bi ayyakuna sifatan yakumu bi mahallin aw yahtadu ilal muqassis. Tu dua. Ni lawa bagi sifat mana ni? Lawa bagi sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Lawa bagi sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsih, lawanya alla yakuna qa'iman bi nafsih, bahawa Tuhan itu tak berdiri sendiri. Lagu mana maksud Tuhan tak berdiri sendiri? Dua benda. Dengan makna yang pertamanya bi ayyakuna sifatan, dengan makna Tuhan itu sifat. Tuhan ini sifat ke zat? Zat, bukan sifat. Jadi kalau dia kata Tuhan ni sifat, salah, rosak akidah dia. Tuhan ni ialah zat. Kenapa dia zat? Tu hampir hujung tu. Tu. Lepas kita tak apa. Apa-apa tak apa tu. Baca ayat kabel. Kenapa dia masuk zat? Kenapa dia masuk zat? Sifat. Kenapa masuk sifat? Kena ngerti lah. Kena ngerti masuk zat tu apa, masuk sifat tu apa. Barulah akidah kita tu akidah yang sebenar. Hak mana Nabi SAW bawa. Kalau kita tak ngerti beza zat tu apa, sifat tu apa, kenal ke dah Tuhan? Tak kenal lagi lah. Nak kenal lagu mana, moga zat sifat tu tak tahu apa. Jadi kita kena tahu zat ni benda hak berdiri sendiri, tak lupa benda lain. Maqama binafsi, itu namanya zat. Ada pun sifat ni maqama bighairi, benda yang menutup pada benda yang lain. Jadi yang perlu kita yakini bahawasanya Allah Ta'ala tu bukan sifat. Nanti lagi akan kita bahas ke apa kata Tuhan tu bukan sifat. Ni apa? Cuma di sini dia tak wayak lagi, pahning baru dia akan sebut. Bi ayyakuna sifatan yakum bi mahallin, yang berdiri pada tempat. Tempat di sini maksudnya zat. Ada tempat di sini maksudnya zat. Mustahil Tuhan itu sifat yang menyerupai pada zat. Dia suka hijab. Hijab dia menyerupai pada kain, pada kapet, pada dinding, pada cat. Ikutlah. Sebab apa dia menyerupai? Kerana dia sifat. Kerana dia sifat. Kalau kita pergi kedai nak beli manis saja, boleh ke tak? Tak, bawa air, nak baca air kan, nak beli air tu biar manis. Lepas beli gula, nak beli manis ya, biar jimat sikit. Boleh? Tak boleh. Sebab manis tu dia melupa pada sesuatu.
manis di gula. Sebab tu ulama bahas pula, bila kita kacak, kita bubuh gula dalam air, kita kacak air, manis tu bukan duduk di gula dah, manis tu duduk di air. Manis lain, tak ada kena gula dah dengan gula tu. Kita minum air rasa manis, manis yang kita rasa tu bukan manis gula, bukan manis air, tapi manis apa? Manis yang Allah Ta'ala ciptakan pula, hak lain pula. Sebab sifat ni dia tak berjakit. Sifat ni bukan kata setul tak? Berjakit duk. Sifat ni ialah Allah Ta'ala jadikan setiap saat. Warna di kita, hitam, kau putih, kau merah di kita, setiap saat tu hendak jadikan. Boleh. Bukan benda asing, bukan benda tulur, tak. Sebab itulah kalau kata pisau dulu dia hijau, tiba-tiba je kuning, lepas tu jadi kopu, jadi hitam. Gimana hijau asal ni? Nampak tak? Jadi maksud katanya setiap saat tu Allah Ta'ala tu di dalam kudrat hijau, dalam kekuasaan Allah Ta'ala semua dunia saat ini. Jadi Allah Ta'ala tu mustahil Tuhan tu sifat dengan makna Tuhan tu menukar pada zat lain tak. Au yahtaju ilal mukhassis, ataupun berhajat Allah Ta'ala itu kepada yang menjadikannya mustahil juga. Ni dua sifat ni kena ingatlah ni. Tak, kalau kita mengaji qiyamuhu ta'ala binafsih, mana? Yang pertama, la yahtaju ilal mahalling, Tuhan itu tak berhajat pada tempat. Dengan makna Tuhan itu bukan sifat. Yang kedua, qiyamuhu ta'ala binafsih juga, iaitu wala yahtaju ilal mukhassis, la yahtaju ilal mahalling walal mukhassis. Tuhan itu tak berhajat kepada tempat, dan Tuhan itu tak berhajat kepada orang yang menciptakan dia. Ni orang tanya qiyamuhu ta'ala min nafsihi, kenapa dia masuk? Berdiri sendiri. Lagu mana berdiri sendiri? Berdiri sendiri? Mana berdiri sendiri? Tahu saya mengaji ustaz kata Tuhan ni berdiri sendiri. Berdiri sendirilah. Jangan banyak tanya lah. Sudah kerja. Jadi maksudnya kita tak payah lagi. Berpuluh-puluh tahun dah duduk mengaji sekolah agama ni kita ni. Jadi ustaz dah. Hafiz Quran dah. Orang tanya qiyamuhu ta'ala binafsi, orang berdiri sendiri. Paling nak ayat dah, paling terik dah tu. Dah. Jadi biar kita ngerti maksud kata qiyamuhu ta'ala binafsi, lawannya qiyamuhu bi ghairi, berdiri dengan yang lain, hak tu mustahil. Apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsi? Dua benda hak kita kena ikut, kena yakini. Dengan makna pertamanya Tuhan tu bukan sifat. Yang kedua, Tuhan itu tidak dijadikan oleh benda lain. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala lah yang menjadikan segala benda. Boleh ke tak? Kita ringkas-ringkas dulu baru buka kitab ni. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala an la yakuna wahidan. Demikian juga mustahil atas Allah Ta'ala dengan makna Tuhan itu tidak satu, mustahil. Kita mengaji dah Allah Ta'ala tu bersifat dengan wahdaniyah, satu. Mana dalil dia? Dalil tu ni satu mana dah? Qurannya awak dah mengaji Qul huwallahu ahad. Dalil kata Tuhan ni bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, mana dalil dia dalam ayat Quran? Dalil ada dia sini dia tu. Nak pergi Mesir, nak pergi Madinah, nak pergi habis kata juru dunia dah ni. Mana dalil Tuhan tu bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih? Mana dalil dia? Tak boleh nampak dia. Gitu. Dalil dia nya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dalil dia nya.
Wa kaza dia kata yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan, dengan makna Tuhan itu bukan satu. Mustahil. Kenapa dia mustahil ni? Kenapa dia ada mustahil? Kenapa dia mustahil? Apa? Kenapa dia mustahil? Ni baju merah ni adik tahu mustahil apa maksud mustahil ni? Ni abang ni lama tu pasal ni. Mustahil ke dia dah tak habis dia? Tak ingat awal-awal kita kena apa? Anak ada awal-awal kita kena apa? Mala yatasawwaru, sambung. Mala yatasawwaru fil aqli wujuduhu, perkara yang tidak digambarkan oleh akal pada adanya. Dengan makna benda tu mesti tiada. Itu masuk mustahil. Ingat deh. Ingat. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Tuhan tu tidak satu. Lagu mana? Rupa kata Tuhan tu tidak satu. Bi ayatuna murakkaban, dengan makna Tuhan tu bersusun. Sebab tu jahil dia ada dua jahil. Jahil apa? Yang pertama namanya jahil basit, yang kedua jahil murakkab. Jahil basit lagu mana? Jahil basit jahil dia sedar, dia ni tak reti, dia pun mengerti. Itu namanya jahil basit. Supaya kita semua, supaya saya kita sedar kita ni jahil, maka kita pun belajar. Itu namanya jahil. Tak molek tu. Ni jahil ke apa? Yang kitab-kitab pun tak ada. Ni jadi para tua kapur duduk gitu. Buat saya pelajar. Dia buat baru cara orang tua kapur. Orang tua kapur tak apalah, saya tak nak kata apa dah. Dia nak dengar ya. Awak ni pelajar. Jahil basik ke apa maksud jahil basik? Dia sedar dia bodoh, maka dia pun belajar. Ada pun jahil murakkab, jahil pelapis-lapis, bersusun. Nak kecek waktu sana ni bersusun. Dan di mana bersusun? Dengan makna dia tak tahu kata dia ni tak tahu. Bahasa mudahnya dia tak tahu kata dia ni bodoh. Dia pasal dia ni cerdik. Apa kata? Dia rasa dia cerdik. Dia rasa dia cerdik. Ya, sebab dia mengata ke mazhab apa ni? Aliran Asy'ariyah, aliran Maturidi. Dia kata aliran Pondek. Sudah aliran Pondek. Masya-Allah, rasul wallah. Mengaji mana? Mengaji dari Quran. Kalau saya jadi guru sana, saya buat lagi tu. Ni hok apa mana ni? Wasok, apa dia dah hina begitu ulama ni? Kita dah bodoh, kita tak reti, lepas tu duk suruh reti. Ni bahaya ni, ni jahil murakkab. Kau ni tak boleh nak belajar. Tak boleh duduk sekolah sebab Yusuf dia alim dah. Dia boleh buka mahad dia sendiri, pusat pengajian dia sendiri. Jahil murakkab. Kita duduk jahil basi tak apa-apa. Kita sedar kita bodoh. Apa kita mengaji, kita hormat ni ulama. Ni tak duduk mengatakan anak ulama. Yang kitanya mengaji, tak ijazah pun tak habis lagi. Habis ijazah, habis master, habis PhD sekalipun, nak tanding dengan ulama dulu tak boleh. Tak boleh. Tak cukup syarat. Yang pertama, kita ni syarat pertama nak mengaji, nak dapat ilmu, yang pertama cerdik. Kita ni awal lagi dah bodoh. Saya pun sama lah, tak kata siapa. Awal lagi dah bodoh, tak kata kita dengan ulama tak boleh nak tanding. Awal lagi dah bodoh. Apa kata bodoh? Dah kalau hafal Quran tu, bukan ingat sebutir-sebutir. Apa 10 kali hafal tak boleh ingat. Lepas tu sekali tasmik, habis hilang. Habis hilang. Hati sini bodoh. Nak kata otak kita ni tak pikir. Nak pakai cerdik, nak pakai desi, nak dulu. Nak cerdik. Mudah dia. Nak cerdik ni pun jaga makan ni, nak jaga pandang ni. Jangan tak kata ke ulama. Kena lama masa nak mengaji. Tak kita lama ke masa mengaji? Tak. Boleh ijazah tak boleh ijazah lagi dah. Rasa nak bini. Dua bodoh lagi. Tak apa. Saya tak apa. Saya sedar saya bodoh.
Orang tak sedar bodoh ni susuk. Kita tu sedar, kita ni bodoh, kita tak reti, kita jahil. Kadang-kadang kita kena hormat ahli ulama untuk mengatakan konsekuensi. Baik, bi an yakuna murakkaban fi zatihi, dengan maknanya Tuhan tu bersusun pada zat, au yakuna lahu mumasilun fi zatihi au sifatihi, au yakuna ma'ahu fi wujudi mu'assirun fi fi'li min al-af'ali, ataupun Tuhan saat itu ada serupa zat dia ataupun sifat dia dengan benda lain, au yakuna ma'ahu fi wujudi, ataupun ada bersama Allah Ta'ala tu mu'assirun fi fi'lin minal af'al, ada benda lain yang boleh melakukan selain daripada Allah Ta'ala. Ya, lagu ni dah kita mengaji dah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ni pada berapa? Kul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan satu. Apa dia Tuhan satu? 3 benda situ. Yang pertama, satu pada zat. Yang kedua, satu pada sifat. Yang ketiga, satu pada af'al, perbuatan. Satu pada zat. Lagu mana? Dengan makna kita menafikan kam muttasil dan menafikan kam munfasil. 3-4 bulan dah cuti ni Ustaz. Kau ingat habis dah weh. Tak ingat dah kau? Menafikan kam muttasil, apa dia? Menafikan kam munfasil. Lagu mana? Gini, tanam boleh. Menafikan kam muttasil pada zat dengan makna ada zat Tuhan yang satu tu berhubung. Satu zat Allah Ta'ala satu tapi berhubung. Lagu mana berhubung? Seumpama kita kata Tuhan itu besar. Bila kita kata Tuhan ini besar, tentulah nak jadi besar dia kena berhubung, giring-giring macam ni. Abang kata kena berhubung ni supaya ketah lah. Ketah ni boleh ke tak kita soyak? Boleh, sebab dia besar, sebab dia lebar. Kali dia tak lebar, tak panggil, tak boleh nak koyak, tak boleh nak belah, tak boleh nak kisi. Tahu tak? Jadi Allah Ta'ala tidak besar. Baru duk mengaji dah saat ni. Tak. Tidak besar. Lepas tu kalau gitu Ustaz, Tuhan ni kecil dah lah. Tak juga. Apa tak tu? Kalau besar, zat dia tu orang panggil muttasil, berbilai-bilai. Kalau kata kecil pun tak boleh juga, sebab serupa dengan makhluk. Besar atau kecil serupa dengan makhluk, tak boleh. Jadi kam muttasil pada zat boleh kata dengan makna berbilang yang berhubung pada satu zat, mustahil. Berbilang yang berhubung pada satu zat, mustahil. Itu maksud katanya kam muttasil. Kam munfasil. Kam munfasil ni dengan makna ada zat lain hak selain daripada Allah Ta'ala. Ni Tuhan, hak ni Tuhan juga. Berbilang yang bercerai pada zat, mustahil. Muttasil berhubung, Tuhan so tapi besar, maka boleh kerak, mustahil. Supaya berhala tu ada boleh kerak, boleh pecah, boleh macam-macam lah. Itu tak boleh panggil Tuhan. Dia tidak satu. Tuhan ni kena satu. Dia tak boleh berbilai. Bapa kena satu. Kalau berbilai lemah. Kalau berbilai lemah. Anjay nak orang sebetul-sebetul sebenarnya. Ni habis ringkah dulu ni. Jadi Tuhan ni mesti satu pada zat dengan makna menafikan kam muttasil. Dan pada biasa ni kam muttasil bilangan yang berhubung, mustahil. Ataupun kam munfasil, mustahil juga. Begitu jugalah dengan apa? Dengan sifat. Satu pada sifat dengan makna menafikan kam muttasil dan menafikan kam munfasil.
Lagu mana menafikan kam-muttasil? Dengan maknanya tiap-tiap sifat Allah ada satu sahaja. Kam-muttasil tu kita nak olok dengan makna tiap-tiap sifat tu ada satu sahaja. Kalau tu sifat Tuhan ni kam-muttasil, bilangnya berhubung, dengan makna tiap-tiap sifat Tuhan tu ada banyak. Kudrat ada 2, ada 3. Sedangkan sifat Allah Ta'ala kena satu saja. Orang kata satu lagu mana? Kita mengaji 20 sifat betul. Aku tak apa. Boleh faham? Satu pada sifat ni, hak kita dok belajar 20 sifat dan hak kita dok belajar lagu mana? Itu tak dikira ke mustahil. Boleh? Itu tak dikira mustahil. Yang kata tak boleh banyak sifat ni, yang tak bolehnya ialah pada satu sifat ada 2, 3. Seperti sifat kudrat, ada 2, 3 sifat kudrat. Tak boleh. Bapa tak boleh? Kerana kalau ada 2, 3 dengan makna lemah lah. Tak cukup dengan so, kena ada 2 ribu nak pulak kudrat iradat. Tak boleh. Itu menafikan kan muttasil pada sifat. Ingat boleh ada pun menafikan kam munfasil pada sifat dengan makna ada sifat lain serupa dengan sifat Allah. Contoh kita kata kekal, baqa kekal. Ada ke tak makhluk lain yang kekal serupa dengan Allah Ta'ala? Tak ada. Wa kullu man 'alaiha fan. Semua benda tu binasa. Kok kekalnya zat Tuhan saja yang bersifat dengan baqa. Tiba-tiba dia tanya kita, Ustaz, tidak adakah 10 benda yang mana Tuhan kekalkan dia ada? Seperti syurga sekarang, ada dah. Dan Allah Ta'ala bila berlakunya kiamat, Allah Ta'ala kekal ke syurga tu, ada lagi. Dia tak binasa. Syurga, neraka, aras, kolam, semua ni kekal. Supaya kau tak dengan sifat Tuhan, sifat Allah kekal, sifat makhluk pun kekal. Supaya kita dari syurga bahani pun kekal. Kalau gitu serupa? Tak. Banyak dok tak faham? Tak. Tidak serupa. Kenapa tidak serupa ni? Kerana kekal Allah panggil kekal zati. Kekal apa? Zati. Apa maksud kekal zati? Bukan izati. Dia ingat izati dia hidup rumah. Kekal zati. Kekal zati itu dengan makna diri Tuhan tu kekal. Ada pemakhluk sesok kekal juga, tapi kekal aridi. Syurga neraka ni pun kekal juga, kekal aridi. Apa maksud kekal aridi? Kekal disebabkan Tuhan nak bagi dia kekal. Kalau tak kekal juga. Biar beza tu. Ingat siapa nak mati. Nak mati pun boleh kecek lagi tetap Allah Ta'ala ni. Boleh sebut lagi Allah Ta'ala kita gini. Sifat wajib Tuhan tu gini, hak mustahil gini, hak harus gini. Biar lancar di lidah kita, biar masuk ke dalam hati kita. Begitu juga lah orang panggil mustahil Allah Ta'ala tu berbila pada perbuatan. Kam muttasil dan kam munfasil. Lagu mana kam muttasil pada perbuatan? Dan kam munfasil pada perbuatan. Dengan makna kam muttasil pada perbuatan ini dengan makna Allah Ta'ala buat sesuatu benda bekerjasama dengan benda lain. Seperti kita kata ubat menyembuhkan penyakit. Siapa dia menyembuhkan penyakit? Allah, kuasa Allah Ta'ala dengan kuasa di ubat. Itu kuasa akidah. Tak boleh. Kau menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Ta'ala semata-mata. Ubat tak memberi kesan. Ubat hanyalah usaha kita, tuntutan Allah Ta'ala kepada kita untuk berusaha.
Boleh. Kamu fasih pada af'alnya dengan makna ada perbuatan lain dapat memberi kesan selain daripada perbuatan Allah Ta'ala. Tak ada. Itu kena ingatlah bahasa sifat wahdaniyah. Kemudiannya kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa kaza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma. Ini lawa bagi sifat kudra. Cukuplah untuk pendahuluan kita. Harap-harap antum semua dapat ambil bahagia di dalam pengajian kita pada hari ini daripada masa-masa yang akan datang, supaya antum semua ni balik di kampung masing-masing dapat menerangkan kepada masyarakat kampung kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ada manhaj apa ahli sunnah wal jamaah ni? Manhaj jalannya yang dibawa oleh Nabi. Ahli sunnah ni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah mengikutkan jamaah para sahabat. Kena bawa hal ni sebab banyak sekali akidah-akidah sekarang yang rosak. Baca Quran juga, baca hadis juga, semaya rosak, hadis juga, tapi akidah rosak. Bila akidah rosak, kalau duduk tahap fasik saja, masuk katanya tak ketara rosak dia sana itu, masih berlaku khilaf ulama dan sebagainya, tu tak apa lagi. Kalau sepakat ulama kata orang yang berakidah gini boleh merosakkan akidah dia dengan makna kufur, sepakat, habislah amalan kita. Sebab tu kita kena ingat Nabi SAW ada dah sebut kata umat dia akan berpecah pada 73 puak. Ada umat Yahudi pecah 71 puak, umat Nasara pecah 72 puak. Lagi akan berpecah umatku pada 73 puak. Zaman Sayyidina Abu Bakar tu pecah dah. Ada kata tak payah bayar zakat lah dan sebagainya, macam-macam. Ada dia kesesatan ni di zaman Rasulullah SAW lagi pun ada. Seumpama mengaku Nabi, ada Musailam Al-Kazab tu. Jadi kena mengaji betul lah, kena mengaji biar faham betul-betul dah. Kerana awak dah nak bawa agama ni. Kalau tak awak, siapa dia lagi nak bawa? Tak okey lah orang mengaji medik nak bawa agama balik rumah. Dia bahagia medik nak cara ke sakit dan sebagainya, tak ada nak cara dah kat ni. Tak okey bahagia engineer. Awak dah awak rumah dah. Tapi kita pun tak bawa. Nak jaga agama ke? Kalau kita tak bawa tu mungkinlah hari ni mungkin tak ada teringat ke. Minggu depan dia bawa sekali dengan Safinatun Najah dah. Kok mana tak bayar lagi Safinatun Najah ke ustaz? Bayar dah. Sebab ustaz bayar dah semua. Kita tu harga kepada anak. Jadi bayar. Biar ada keberkatan tak kita. Ada soalan sikit ni. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Dia beri awal lagi soalan ni. Bagaimana nak faham satu hadis yang menceritakan bahawa Nabi bertanya kepada seorang hamba, Aina Allah? Maka jawab hamba itu, ada Allah fis sama. Maka Nabi pun diam. Kalau salah mesti Nabi terbodoh hamba tu. Tapi sebaliknya Nabi hanya senyap. Mohon pencerahan, terima kasih. Bawa pandai dia. Jadi yang pertamanya hadis itu sendiri lagi mana martabat di sisi ulama. Secara mana kuat penghujah hadis ni? Sahih ke, dhaif ke, maudhu ke, lagu mana? Kita kena tengok situ dulu. Yang pertama. Yang kedua, pada hadis ini juga ulama ada memberi kefahaman dengan maknanya. Pada zaman-zaman dulu bila kata langit ada, maka Tuhan hak dibawa oleh Muhammad. Dia faham gitu. Tuhan ni tidak ada langit. Tapi orang faham kata bila kata Tuhan langit tak, hak Tuhan hak Muhammad bawa. Bukan hak berhala hak kita sembah tadi tu. Jadi
Nabi faham kata orang sakni itu, dia faham kata beriman kepada Allah Ta'ala, bukan dengan makna Tuhan itu tak ada langit dah. Yang pertama seperti mana saya sebut tadi lah, awak kena tengok dulu setara mana orang panggil apa sana hadis ni martabat pada sisi ulama. Itu yang pertama. Sebab satu lagi kita kata kalau Tuhan duduk di langit, kalau Tuhan duduk di langit, dah awak nak membenarkan juga hadis ni zahirnya kata memang Tuhan duduk di langit. Baik, kalau kata Tuhan tu duduk di langit, bertepaklah dah, bertepaklah. Kalau bertepak, lemah ke tak Tuhan saat ni? Bertepak, lemah ke tak? Kita sekali bertepak, lemah ke tak? Lemahlah kita. Kalau lemah sifat Tuhan ke tak? Sifat Tuhan. Besar. Yang keduanya, nisbah bertepak tu sendiri. Sifat makhluk. Sifat makhluk. Itu jelas dah dalam kitab kita ini ni. Sebab tu duk buka kitab ni. Kalau buka kitab Jawi dia mau kata, oh ulama Jawi tak pakar. Ni buat ulama Arab ni. Arab ni. Dah. Orang tu pernah habis seluruh dunia dah mengiktiraf manhaj ni. Kalau awak masih nak dapat juga tak ada arah dah lah. Baik, saya saja dulu. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan pula. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikas salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.